الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu untuk kita sama-sama mengikuti kepada kandungan daripada halaman ke-46 suratul Baqarah. Kita berada di juz yang ketiga di mana semalam kita sudah pun melihat kepada perbincangan tentang infak dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz Fahmi. Alhamdulillah. Okay, kita terus Ustaznya bersama dengan Al-Quran walau apa pun cabaran terus ya kita bersama dengan Al-Quran bagi tuan-tuan yang berada di rumah terus istiqamah bersama adik-adik yang mengikuti ya di mana jua sama ada tuan-tuan yang berada di rumah ataupun di pejabat untuk sama-sama kita memberi nur hidayah Ustaz ya, nur hidayah untuk menguatkan hati kita pasal hati kita ni dia boleh lemah pada bila-bila masa sahaja. Betul, ya dan kalau kita tidak bergantung kepada Allah, kalau kita bergantung kepada manusia, manusia itu pun sendiri lemah dan dia akan melemahkan, tetapi kalau kita bergantung kepada Allah itulah yang akan menguatkan hati kita dalam serba kekurangan yang ada, cabaran yang ada. Kita terus bersama, mari sama-sama kita mulakan dengan surah Al-Fatihah ya dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah ataupun di pejabat boleh share ya, kongsikan di Facebook masing-masing agar lebih ramai lagi yang mendapat kekuatan dengan Al-Quran dalam serba kepayahan yang ada tetap juga kuat meneruskan kehidupan kerana kita ada sekali sahaja peluang hidup ini, sama ada kita nak berbuat yang terbaik bergantung pada Allah ataupun kita buat secara sambil lewa dan kita lemah dan akhirnya tersungkur sebelum sampai di akhirat nanti di dalam rahmat Allah Ustaz ya. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan surah Al-Fatihah Ustaz ya, di mana kita mengulang dan mengulang, kita ingin memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sebenarnya memohon hidayah daripada Allah ini lantaran di awal surah Al-Fatihah ini kita berbincang tentang segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kena kuatkan perkataan alhamdulillah itu. Kalau ada kawan-kawan yang bertanya khabar Ustaz ya, jawapannya alhamdulillah, kerana alhamdulillah ini akan menyebabkan kita kuat
semangat kita dalam hidup kita, dan salah satu daripada perkara penting yang menguatkan hati kita adalah apabila kita banyak melakukan apa yang dinamakan infak, tuan-tuan. Ya, saatnya semalam kita pada muka surat yang ke-45 bila bercakap tentang ayat yang ke-268, syaitan menjanjikan kemiskinan dan menyuruh berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurniaannya. Ya, jadi bercakap tentang kefakiran dan juga perkara keji, ini salah satu perkara keji itu di-highlightkan ialah enggan untuk membantu orang lain, ya, orang-orang terdekat ataupun orang-orang di sekitar kita, kerana merasakan bahawa biarlah saya sendirian, kan, apa yang ada duit saya, duit orang lain duit saya. Ya, itu adalah perkara yang keji yang perlu kita elakkan selain daripada perkara-perkara keji yang lain, kerana ia melambangkan kepada mementingkan kepada diri sendiri. Jadi itu sebabnya kita nak tengok pada hari ini apakah ringkasan sinopsis bagi muka surat 46 bermula 270 hingga 271. Kita akan menyambung kisah ataupun perbincangan tentang sedekah secara sembunyi dan sedekah secara terang-terangan. Ya, kalau katakan sebelum ini berbincang tentang ganjaran-ganjarannya, mengapa kena sedekah, kali ini disambung lagi kerana sedekah ini adalah topik penting pada juz yang ketiga, disambung pada orang yang berhak menerima sedekah pada ayat 272 hingga ayat 274. Jadi insya-Allah kita sama-sama mulakan pengajian. Tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat, kita membaca ayat 270 hingga 272 dahulu untuk kita melihat apakah isi kandungan dalam halaman 46, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita dapat bertemu sama-sama pada hari ini, dan kita hari ini masuk pada muka surat yang ke-46, menyambung lagi kisah berkenaan dengan sedekah, ya Ustaz, infak, yang mana sebagaimana Ustaz sebut, banyakkanlah kita berinfak kerana ia akan membantu kepada dalam kehidupan kita seharian kita. Dan Ustaz Fadil sebut dah macam mana kita berdepan dengan dua janji. Di antara dua janji, satu bisikan syaitan, janji akan fakir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala janji maghfirah, kelebihan pahala yang berganti yang sangat hebat. So sudah pastilah kita janji Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali memungkiri janji. Adapun syaitan, dia bukan berjanji sebenarnya, dia hanyalah menakut-nakutkan kita sahaja dengan kefakiran. Kalau kita sedekah, habis harta kita, lepas ni kita nak meminta-minta pula, last sekali tak jadi sedekah. Itu bisikan syaitan. Bahkan dalam kitab tafsir sebut, kalau kamu dapat bisikan itu, kamu kena isti'azah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, minta lindung kepada Allah daripada syaitan. Tapi kalau kita dapat bisikan ilham untuk bersedekah, kita kena alhamdulillah. Itu adalah petanda Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk hantar kepada kita hadiah untuk nak beri pahala kepada kita dengan bersedekah dan berinfak. Baik, kita akan baca daripada ayat 270 hingga 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat 270 hingga 272 Ustaz ya sebentar tadi di mana Ustaz membacakan dan apa-apa pun sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang pembantu pun ya. Ini adalah ayat yang ringkas tetapi isinya itu amat kuat memberi panduan kepada saya juga pada tuan-tuan yang berada di rumah ya. Ada dua perkara di situ. Wama anfaqtum min nafaqatin, apa-apa sahaja yang diberikan infak. Ada yang tanya di Facebook Ustaz ni apa beza infak dengan sedekah ya. Sedekah tu salah satu daripada infak. Infak ni banyak ya. Apa-apa sahaja yang kita keluarkan daripada rezeki. Kalau kita tengok ayat yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Apa saja rezeki, maksudnya rezeki duit, rezeki apa, tenaga, rezeki ilmu, rezeki semangat, semua itu adalah rezeki kita infakkan. Dan bila wajib namanya zakat. Ya, kalau tak wajib namanya sedekah, kalau katakan ada lagi namanya pinjaman ya, qardul hasan ataupun namanya waqaf. Itu semuanya di bawah satu payung namanya adalah infak ya. Maksud nazar pun dikira sebagai sedekah juga. Sebab kadang-kadang orang bernazar kalau anak saya lulus peksa, saya nak sedekah kat masjid 100,000 umpamanya. Ya. Tapi dia tunggu dululah. Ada sedekah yang menunggu dulu. Betul. Jadi sebenarnya tradisi orang Arab mereka ni selalu bernazar ya. Jadi sebenarnya Allah endorse, Allah izinkan, tetapi nazar itu salah satunya nazar untuk buat kebaikan lah ya. Kalau nazar untuk buat keburukan seperti mana dalam kisah Abu Bakar kata saya tidak mahu untuk apa, untuk saya bernazar ataupun dia kata dia tak nak bagi kepada orang yang bawah dia ya, untuk dia pasal dia marah sangat kepada orang yang memfitnah pada waktu itu, maka itu tidak dibenarkan ataupun boleh digantilah nazar tersebut. Jadi dua perkara tersebut, wama anfaqtum min nafaqatin, siapa yang sedekah ataupun infak daripada apa yang kamu berikan ataupun nazar ni wajib Ustaz ya, hukumnya fa innallaha ya'lamu ya, sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Jadi apa poin dekat sini? Kita tahulah memang Allah tahu apa yang kita dermakan, apa yang kita nazar kita buat. Tapi nak ceritanya apa? Kalau kita nafkah Ustaz ya, dia sama ada kita ini tahu, orang lain tahu ke tak tahu, Allah tahu. Okay. Jadi nak ceritanya pasal ada setengah orang yang kalau kita tengok kepada ayat-ayat sebelum ini, Allah menceritakan tentang nak sedekah itu kena yang baik-baik. Nak infak tu kan, nak infak kena baik-baik. Dan kemudian kalau nak infak itu jangan ikuti dengan manna wal adha ya, dengan menyakiti ataupun mengungkit-ungkit balik semula ya, mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Jadi mengapa orang mengungkit? Pasal dia kadang-kadang nak beritahu bahawa saya yang derma, saya yang berjasa kepada awak ataupun kepada masjid. Kalau katakan dia derma banyak kepada sesuatu masjid ataupun sesuatu projek, dia nak beritahu perkara tersebut. Jadi Allah menjantakan sini fa innallah, sesungguhnya Allah itu amat mengetahui. Ya, bila Allah ketahui maksudnya Allah ini tidak akan biarkan kita dizalimi ataupun dia punya segala sumbangan itu tidak dikira. Maksudnya termasuk juga nazar. Nazar ini maksudnya bila kita nazar kerana apa? Ada Ustaz cakap tadi nak bagi RM100 ke RM100,000 ke. Betul. Mungkin orang lain tak tahu. Betul. Mungkin orang lain tak tahu. Kita just doa di dalam solat kita, ya Allah aku bernazar begini. Maksudnya Allah tahu dan Allah akan mencari baliklah kita Ustaz ya atas nazar tersebut, kerana nazar ini bersifat wajib. Wama lidzalimin min ansar. Jadi siapakah, Allah cakap apa? Yang zalim tidak ada seorang pembantu pun. Ya, apa maksud zalim di sini? Zalim di sini adalah orang yang tidak membuat infak ya, sama ada yang wajib ataupun yang sunat ataupun kalau wajib tu termasuklah kalau si suami memberi nafkah wajib kan. Jadi kalau dia tidak beri itu namanya zalim.
Dan yang keduanya, kalau dia bernazar tapi lepas tu dia kata tak apalah, hari itu saya sebenarnya memang nak anak saya berjaya, sekali dah berjaya dia tak nak menunaikan nazar, Allah kata ini adalah orang zalim. Orang zalim tidak ada mendapat ansar, tidak dapat pertolongan. Apa maksud pertolongan di sini? Pertolongan ini satu di dunia Ustaz ya, satu lagi di akhirat. Di dunia ini contohnya lah bila kita infak ya, mungkin ada yang kata bahawa gaji A ini adalah katakan 1000 contohnya. Gaji B ini mungkin 500 ya. Jadi bila Allah nak tolong, bila Allah cakap bahawa orang yang infak, menunaikan infak ataupun nazar ini Allah nak tolong, boleh saja gaji dia 1000, seorang lagi 500, tapi yang gaji 500 ini dia kalau Imam Syarawi menyatakan dia terhindar daripada perkara rezeki yang tak nampak. Rezeki yang pasif istilahnya. Apa maksudnya? Gaji 1000 tapi lepas tu dia kena tukar tayar contohnya. Mungkin kena paku ke apa sebagainya, tukar, akhirnya 600 hilang, tinggal 400 saja Ustaz. Ya. Tetapi kalau katakan yang B gaji 500 tapi tak payah tukar tayar, anaknya mungkin tak perlu pergi klinik, ataupun dia pergi klinik tapi tak perlu kena bayar yang tinggi, maka semua itu adalah rezeki daripada Allah, pertolongan. Tetapi pertolongan ini tidak sampai pada siapa? Kepada orang yang zalim, yang tidak mahu menafkah, yang berkira-kira, ataupun dia tidak mahu menunaikan nazar tadi. Baik, jadi itu adalah ayat 270 membawa kita ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, adakah salah? Tak, Allah kata itu baik ya. Wa in tufuha, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Jadi peringkat awal itu Allah cerita tentang persoalannya ialah boleh ke saya derma secara terang-terangan. Kalau ia tujuannya untuk menggalakkan orang berbuat baik, Ustaz ya, menggalakkan orang baik, silakan. Tak ada masalah. Tetapi kalau katakan kerana riak ya, maksudnya kalau katakan nak menampakkan, tanda riak ni tuan-tuan yang berada di rumah ialah apa? Kalau orang tak like ataupun tak puji kita selepas kita dah tunjukkan kita derma itu, kita sakit hati ya, maka itu namanya riak. Ya, jadi ini perkara yang kita doakan kita terjauh daripada riak. Kita dah bincang sebelum ini, dia seperti batu yang ada tanah tapi lepas hujan habis. Maksudnya habis segala kebaikan dibuat kerana riak ketika infak tersebut. Dan Allah menyatakan jika disembunyikan itu baik, khairul lakum, dan Allah menyatakan tentang apakah manfaat daripada infak ini Ustaz. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum ya, Allah akan menutup ataupun menghapuskan daripada mereka sebahagian daripada kesilapan kecil mereka. Jadi dosa kecil dapat dihindarkan dengan infak ya. Dan kalau katakan seseorang itu terus berinfak ya, maka orang-orang ini Allah menyatakan dapat keampunan. Dan kalau di hujung ayat 274 nanti Allah memberikan gambar gembira yang kita akan lihat bersama sebentar lagi. Dan disambung pada ayat 272 bercerita tentang apa? Bukanlah kewajipanmu wahai Muhammad jadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Nampak macam melompat sikit topik ni Ustaz ya. Macam ini ada kaitan dengan hidayah, tadi ayat berkaitan dengan infak. Jadi nak ceritanya apa? Ada kaitan dengan infak. Pasal kadang-kadang ada orang yang dia kata saya infak kepada orang Islam sahaja, ataupun saya infak, saya derma, saya bantu pada orang yang bukan Islam, saya harapkan dia mendapat hidayah. Saya harapkan mendapat hidayah. Jadi bila kita rasa macam dia ni tak ada potensi untuk dapat hidayah, kita tak nak bantu dia. Ya, sebenarnya pernah berlaku dalam asbabun nuzul ini, Nabi galakkan bantu muslim muhajirin satu ya, dan sahabat tak nak bantu non muslim kerana mereka merasakan bahawa kalau mereka nak bawa kepada Islam bantu, kalau tak payah bantu. Ya, rupa-rupanya Allah menyatakan laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Sebenarnya yang memberi hidayah ni bukan kita. Jadi bila kita bantu orang, kadang-kadang orang tu tidak masuk Islam ataupun tidak menuju ke arah kebaikan, kita pun rasa alamak macam tak ada hasil lah. Allah nyatakan apa? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sebenarnya apa sahaja yang kita infak itu kesannya bukan untuk orang tu. Kesannya adalah untuk kita yang kita bincang sebelum ini, kita cepat-cepat transfer, pindahkan duit kita ke akaun akhirat. Jadi
tak kisahlah orang itu kembali pada Islam ke, jadi baik ke, tak jadi baik ke, kita dah dapat dah ganjaran kita. Itu yang pertama. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah, ya, janganlah infak kecuali untuk mencari redha Allah. Jadi nak orang dapat hidayah ke, nak bagi orang suka kita ke, ustaz, ya, semua itu adalah selain daripada illa ibtigha wajhillah. Ya, pasal apa? Kita akan kecewa. Kita akan kecewa kalau katakan ayah-ayah beri nafkah kemudian harapkan kepada anak je ikut cakap je 100%. Balasan kat dunia tu. Kat dunia, ya. Ataupun ibu-ibu yang kata bahawa saya buat yang baik ini adalah agar ahli keluarga saya semua buat baik dengan saya, tak ada satu kesilapan pun buat pada saya, maka itu adalah mengecewakan. Pasal apa? Pasal anak ke suami ke isteri, ustaznya, dia bukannya Tuhan yang sempurna, tetapi kalau kita cari redha daripada Allah, maka insya-Allah kita kuat stamina untuk kita terus kehidupan kita. Dan seterusnya Allah menyambung, wa man tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, ya, apa yang kita infakkan daripada harta yang baik, yuwaffa ilaikum ni maksudnya akan ditunaikan, disempurnakan kepada kamu. Maksudnya Allah tidak akan kurangkan, satu, dan yang keduanya apa? Dia istilah zaman sekarang, ustaz, dia namanya refund. Refund. Apa maksud refund tu? Maksudnya kalau kita bayar 100, dapat balik 100 kan? Walaupun kita dapat barang, kita dapat barang tapi dapat balik duit, kita memang suka. Dan Allah bila cakap yuwaffa, pasal Allah dah janji dah. Sebelum ini 700 kali ganda ataupun 2 kali ganda itu sebut. Maksudnya Allah akan refund balik pada kita dalam akaun kita 700 kali ganda ataupun 2 kali ganda yang kita dah bincang, ayat 261 ataupun ayat 265. Jadi maksudnya ialah bila kita keluarkan tu dia tak berkurang sebenarnya. Dia sebenarnya Allah bagi balik ilaikum wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi walaupun sikit. Allah janji 700 tiba-tiba dapat 699. Tidak. Allah bagi penuh, malah lebih daripada itu. Itu sebabnya kita nak, kalau boleh kita pasakkan perkara ini, ustaz, ya. Kita cakap tadi tentang ayat 271 tadi itu. Salah satu daripada manfaat daripada infak ini, wa yukaffir ankum min sayiatikum, Allah akan menghapuskan kesilapan-kesilapan kita. Ini adalah seruan untuk saya dan juga tuan-tuan untuk kita banyak lagi infak, ya. Kesilapan kita banyak, ustaz, ya. Kesilapan kita yang lepas-lepas, Allah, kita mohon Allah yukaffir ankum an sayiatikum, dan juga sebelum ini bercakap tentang Allah ampunkan. Silakan, ustaz. 271. Ya. Baik, sedang penonton-penonton sekalian, saya dapat tangkap apa Ustaz Fazrul sebut tadi. Pertama, infaklah benda yang baik-baik. Benda-benda yang, sebab manusia ni disuka kebaikan untuk dirinya saja, untuk orang lain tak baik pun tak apa. Jadi bila nak infaklah benda-benda yang baik-baik yang kita suka kalau kita terima. Yang kedua, ingat ikhlas. Fa innallaha ya'lamu. Jangan riak, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kita nak penuhkan akaun akhirat kita. Kita tukar mata wang dunia ni kepada mata wang akhirat, insya-Allah. Berjaya, insya-Allah. Baik, saya ulang 271. Auzubillahi minasyaitanir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'imma hi wa in تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini adalah ayat 271 untuk mengingatkan pada kita, kita boleh sedekah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, ikut pada niatnya adalah kerana mencari redha Allah, bukannya kerana mencari redha manusia ataupun mengharap balasan manusia. Dan itu sebabnya tuan-tuan, bagi kami yang menyampaikan, ya, saya, ustaz, ya, kita minta daripada tuan-tuan sekalian, kalau kita
kenal ya Quran Time ini bukan sekadar ada orang kata kena bagi hadiah ke apa ke, itu perkara yang kita hargai, bersifat kata dunia Ustaz, dunia apa yang zahir lah zahir, tapi yang amat kita perlukan adalah doa tuan-tuan sekalian agar kita yang menyampaikan kami ini, saya dan Ustaz Tirmizi, yang hadiah paling besar ialah apa? Doa untuk diikhlaskan kerana mencari redha Allah SWT. Itu penting Ustaz. Itu penting. Pasal kalau tidak Ustaz, nanti Allah kata wama lizalimina min ansar, kalau buatnya itu kerana selain daripada perkara itu ada kaitan dengan perkataan hari ini, zalama, mari sama-sama kita perhatikan. Zalama, ya, iaitu menzalimi ataupun tidak adil yang berulang 315 kali disebut di dalam Al-Quran, dan salah satunya yang Allah nyatakan pada ayat 270 ataupun ayat 272 itu iaitu wama lidzalimina min ansar, ayat 270, orang-orang yang zalim infaknya itu infak yang bukan kerana Allah ataupun infaknya itu adalah bukan kerana mencari redha Allah ataupun mengungkit-ungkit ataupun menyakitkan hati orang lain ataupun memilih-milih nak infak, okey pada A ni saya infak pasal nanti dia bagi saya sesuatu, kalau sana saya tak nak infak. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada menjadi orang yang zalim. Kerana apa? Kerana ia merugikan kita. Kita rasakan bahawa saya sudah berkorban, saya dah memberi sesuatu, tapi rupa-rupanya Allah menyatakan wama lidzalimina min ansar, tidak ada pertolongan di dunia lagi, tidak ada pertolongan. Di mana tadi Ustaz ya bercakap tentang gaji 1,500 tadi itu, tapi kalau tak dapat pertolongan, boleh sahaja gaji 1,000 itu habis dalam masa 2-3 saat sahaja, malah berhutang lagi selepas itu. Tetapi kalau gaji 500, tapi bila Allah bagi pertolongan, boleh macam-macam buat Ustaz ya, barakah anaknya, isteri, suaminya dapat taat pada Allah, kemudian kalau katakan kereta ke, kesihatan ke diberikan oleh Allah. Inilah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersambung kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu infak melainkan kerana menuntut wajhillah, iaitulah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, mudah-mudahan ya. Baik, alhamdulillah kita terus bersama My Quran Time, baca faham amal. Sebelum kita masuk segmen tajwid, saya nak ajak kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kita bergabung di platform rasmi yang telah kita sediakan, iaitu kita ada 2 akaun Facebook. Pertama, sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan yang kedua ada My #Quran Time. Yang kedua, boleh tonton YouTube di My Quran Time Official, dan seterusnya yang terakhir kita ada Instagram My Quran Time Official. Alhamdulillah, mudah-mudahan ia memudahkan kita untuk sama-sama kita menyebarkan maklumat, ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Baik, kita nak beralih sedikit ke segmen ataupun tajwid pada hari ini. Yang mana ilmu tajwid pada hari ini kita masih lagi membicarakan tentang makhraj khas, yang mana hari ini kita masuk makhraj khas, iaitu asy-syafatain, iaitu disebut sebagai 2 mulut ataupun 2 bibir kita. Yang mana ada huruf-huruf Al-Quran yang kita baca itu hurufnya keluar daripada 2 bibir kita ataupun mulut kita. Iaitu huruf yang keluar di antara 2 bibir pertama. Yang kedua antara perut bibir dengan hujung gigi kacip kita. Ia melibatkan gigi kacip kita di hadapan ini menekan kepada bibir, perut bibir. Bila sebut perut bibir ni bukan sebelah luar, di sebelah dalam.
Hurufnya ada beberapa huruf di situ yang mana kita nak bincangkan banyak-banyak kerana kita ada fokus kita pada hari ini, tapi dapat juga kita belajar sedikit demi sedikit insya-Allah. Selepas ini kita akan belajar satu huruf satu hari, satu episod satu huruf berkenaan dengan huruf-huruf Al-Quran yang ada 29 huruf ini, supaya kita dapat mengetahui di manakah kedudukan setiap huruf insya-Allah. Terima kasih. Ustaz Fas, saya kembalikan. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah itu adalah makhraj huruf Ustaz ya, bagaimana menyebut, dan bibir ini memainkan peranan Ustaz ya. Dia adalah satu nikmat yang besar ya, pasal saya ada je jumpa orang yang nak baca Quran tapi disebabkan oleh ada masalah bibirnya Ustaz ya, ataupun sakit bibir ke, luka ke apa sebagainya pun tertarik perkara tersebut. Sebabnya selagi ada bibir ini kita bersyukur sangat Ustaz ya, dapat mengeluarkan. Itu belum lagi cakap tentang gigi Ustaz ya. Gigi, kalau katakan sakit gigi ataupun gigi tak ada, huruf sin jadi lain Ustaz. Betul Ustaz. Kan dia tiba-tiba jadi asal pula kat situ kan. Baik, alhamdulillah kita meneruskan ya pembelajaran kita pada muka surat 46 daripada ayat 273 hingga 274. Kita nak menyambung Ustaz ya. Kalau tadi bercakap tentang kita infak ini bukannya kerana boleh memberi hidayah ya, tetapi infak ini sebenarnya segala sedekah kita itu kembali balik kepada diri kita. Dan ada yang bertanya di Facebook ya sebentar tadi, kata kalau saya derma kepada orang bukan Islam dapat pahala ke? Kan jawapannya Ustaz memang jelas bahawa sebenarnya balasan tetap kepada diri kita, bukan kepada orang itu. Orang itu dia dapat pahala tak dapat pahala bergantung dia ini buat kerana apa, manfaatkan infak kita itu untuk apa. Tetapi Allah jawab dalam ayat ini, wa man tunfiqu min khairin fali anfusikum, ayat 272, semuanya kembali kepada diri kita. Sebabnya nafkah ataupun infak ini kita kena buat betul-betul, dan bukan ada agenda udang di sebalik mi usahanya. Biasalah kita kalau boleh nak bagi dapat return terus ya, balasan terus. Tapi Allah cakap bahawa dalam ayat 272, wa ma tunfiqu min khairin, kalau kita infak kerana yang baik, yuwaffa ilaikum, Allah akan sempurnakan ya, dan bukan sekali ganda kan, Allah akan berkali-kali ganda dalam akaun kita. Di mana adakah di akhirat semata-mata? Ada orang kata di akhirat jauh sangat kan, tapi sebenarnya Allah mula bagi di sini sampai di sana ya. Allah tetap akan bantu min ansar. Syaratnya kita jangan menzalimilah kan. Maksudnya infak tu bagi yang buruk-buruk ataupun ungkit ataupun kita tidak menunaikan yang sebaiknya. Jadi jom kita sambung ayat 273 hingga 274 Ustaz ya. Ayat 273 274. Terima kasih Ustaz Fazrul. Saya nak baca satu komen di Facebook, iaitu daripada top fan kita Kak Yong Azlina Zulkifli. Allah Maha Pemurah. Rezeki yang kita perolehi ada bahagian yang akan tetap untuk menjadi rezeki orang melalui sedekah jariah sebagai tukaran kepada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah sebagai Ustaz kata, kebaikan yang kita buat sebenarnya dia akan kembali kepada kita. Sebab Ustaz sebut banyak kali dah, Allah tak perlukan kita. Allah Maha Kaya, Allah yang menguruskan rezeki, tapi kitalah perlukan Allah. Betul. Kita perlu buktikan keimanan kita melalui amalan sedekah. Tapi kita kena ingat, syaitan dia pasti akan ganggu kita. Dia pasti akan janjikan kita dengan kefakiran dan sebagainya. Sebab itulah bila buat sedekah ni Tuhan umpamakan apa? Jangan kamu boros, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu boros, bazirkan harta kamu. Kenapa? Kalau kamu buat macam tu, kamu saudara kepada syaitan. Sebab syaitan dia akan menguasai, akan menipu daya manusia melalui harta kita. Sebab tu banyak di kalangan orang-orang yang ada duit tapi sayang sekali untuk sedekah. Tapi ada juga yang bersedekah Ustaz. Ada yang bersedekah. Nak tanya Ustaz soalan sebenarnya, macam mana kalau kita nak bersedekah, kita nak tunjuk kepada orang ramai bahawa bagusnya amalan sedekah. Kita buat cek besar-besar, kita beri dalam sumbangan. Betul. Kita dengan niat kita nak ajak kawan-kawan untuk ikut perbuatan. Insya-Allah itu adalah satu perkara yang baik Ustaz ya. Kita nampak tadi pun dalam ayat yang ke 271, in tubdu sadaqati fi ni'mahi kan. Maksudnya kalau kita nampakkan, okey kan, tak ada masalah. Syaratnya tadi kita dah belajar sebelum ini, jangan kerana riak sahaja kan. Jadi niat ini penting ya. Tak boleh hukum Ustaz. Tak boleh hukum. Orang lain yang nampak tu itu nak riak tu tak boleh. Yang letak gambar dekat Facebook ke mana kan, jangan hukum hati orang lain, tetapi kita sendiri yang memahami ayat ni, kata okey, tak ada masalah. Dan lebih daripada itu Ustaz ya, orang yang letak cek besar-besar tu, terutama daripada organisasi ke apa ke, pasal nak beritahu sebagai rekod dia bahawa
memang cek itu disampaikan dan contoh pada orang-orang akan datang, tolong sampaikan cek ini kepada anak yatim. Jadi contoh yang baik begini lagi patut ditunjuk, dapat pahala pula orang yang buat macam tu. betul, transparent kepada masyarakat daripada orang kata duitnya pergi mana kan. Jadi orang tertanya-tanya malah lebih sesuai pada waktu itu untuk ditunjukkan, ya, bukan untuk menunjuk-nunjuk, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan kembali ayat berkenaan sedekah ni, dia sekitar kehidupan kita, Ustaz. Betul. Kita berdepan setiap hari, maka saya rasa terpanggil dan seronok bila bincang benda-benda macam ni, supaya sebab kalau tuan-tuan baca ayat Quran secara literal, tuan-tuan boleh faham dah terjemahan. So tutup Quran, tak payah tengok Quran time lah. Tapi bila tadabbur tadi, kita lebih faham secara jelas, sebab ilmu Quran ni dia mendalam, sangat luas. Setiap perkataan tu diterjemahkan panjang bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, sedekah-sedekah lah. Tapi dia ada dia punya maksud-maksud tersendiri yang kita makin kuat, makin dekat. Yang paling penting kita dapat kuat untuk beramal, insya-Allah. Dua ayat yang terakhir, muka surat 46, 273 dan 274. Jom sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 273 ini dan juga ayat 274 memberi penerangan lebih lanjut, Ustaznya. Lil fuqara, apa yang kamu sedekahkan adalah untuk orang fakir yang terhalang usahanya kerana jihad di jalan Allah hingga ia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahawa mereka adalah orang kaya kerana mereka menjaga diri, ya, kerana mereka ini al-ghaniya minat ta'affuf, ya, mereka ini menjaga diri. Jadi apakah yang ada pada ayat 273 ini? Ia bercerita tentang kepada siapa kita nak sedekah, Ustaz, ya. Salah satu kita dah bincang sebelum ini, sedekah pada orang yang terdekat, ya. Tapi ada orang kata, tapi terdekat saya, Ustaz, adakah saya nak bagi sampai 1 juta ataupun segala-galanya pada keluarga saya? Ada dia punya kadarnya, ya. Jadi kadarnya di sini Allah menyatakan lil fuqara, kepada orang fakir yang terhalang usahanya kerana di jalan Allah hingga ia tidak dapat berusaha di bumi. Maksud berusaha di bumi, darban fil ard ini, dia tak dapat cari duit, nak cari nafkah. Pasal apa? Dia sibuk sama ada fi sabilillah ini, Ustaz, ya. Satu, menuntut ilmu. Dia tak sempat nak bekerja, ataupun yang keduanya kerana dia terlibat dengan dakwah, ya, menyampaikan kebaikan, dia tak sempat nak pergi buat bisnes ke, nak bekerja ke, pasal dia memang tolong orang dan tolong fi sabilillah. Jadi ada dua kumpulan ini, dan kalau mereka perlukan, kita kena bantu. Kita kena bantu, ya. Selain daripada keluarga kita terdekat, kepada fi sabilillah ini dijelaskan dalam ayat ini. Dan bagi setengah orang, dia kata bahawa bagi orang yang tak bijak, ya, istilah kat sini al-jahil, orang yang jahil, kata al-niya aminat ta'affuf, orang yang tak minta ini, kan, pelajar yang belajar,
belajar ilmu dan juga yang berjuang fi sabilillah, berdakwah untuk tolong orang, dia mungkin tak minat ta'afuf. Ta'afuf ini maksudnya dia menjaga diri, ada aifah, dia segan nak minta. Jadi orang jahil kata dia ni kaya. Itu sebabnya dia boleh belajar, itu sebabnya dia boleh berdakwah pasal dia kaya. Tetapi sebenarnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Iaitu mereka kenal daripada wajah mereka, tanda-tandanya, pakaian mereka. Kita nampak macam dia kalau nak belanja orang tu, dia kira-kira dulu, tengok wallet dulu ke, ya. Dia tahu dia punya petandanya. La yas'alunan nasa ilhafa. Apa maksudnya? Dia tidak meminta pada manusia secara paksa. Dia ada juga orang yang dia letak kad atas meja waktu makan, Ustaz, ya. Dan dia takkan berganjak selagi kita tak derma. Itu namanya derma sampai terpaksa. Ataupun kalau dia kata, tuan-tuan jangan keluar daripada dewan ini kecuali mesti isi 1,000 baru keluar. Rugi kalau tidak. Yang itu dia dah paksa, ya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang menyalahgunakannya, Ustaz, ya, menyalahgunakannya untuk jual perkara-perkara yang tidak sesuai, dan dia kata dikaitkan pula dengan beri kepada rumah anak yatim. Contohnya kan, perkara ini bukan sifat orang yang ada di sini. Inilah orang yang perlu dibantu, ya, yang tak minta tetapi dia memerlukan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan daripada kebaikan itu, Allah amat tahu. Allah amat tahu maksudnya ialah Allah tahu. Allah mengulang banyak kali tahu ni, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal bercakap tentang infak ini, dia isi dalam. Isi dalam. Insya-Allah. Dia kadang-kadang kita derma tu, dah derma, kadang-kadang kita tanya-tanya, orang ni sebenarnya hormat saya ke tak, kan, ataupun dia ni bantu saya ke tak lepas ini. Selepas orang yang menderma tu, orang yang derma. Saya teringat satu kisah, almarhum Datuk Ismail Kamus. Ada seorang menderma di hadapan beliau. Saya menyaksikan. Subhanallah. Okey, kemudian orang kaya tersebut mengatakan, Ustaz, saya nak derma ni, Ustaz. Datuk Ismail Kamus melihat perbuatan tersebut, tapi saya letakkan syarat. Okey, syarat dia awak kena sekian. Lalu Datuk Ismail Kamus kata, almarhum kata, tak perlukan syarat. Kalau kamu nak derma, kamu derma terus. Syarat itu cerita lain. Namun derma, lepas tu kamu nak cakap apa cakap. Jangan kaitkan derma itu dengan gantung dengan syarat. Ya, pasal syarat itu sahaja sudah menyebabkan mengungkit ataupun menyakitkan hati, Ustaz, ya. Jadi jelas Al-Quran mencerahkan. Saya yakin Ustaz Ismail Kamus memang menghayati betul kepada ayat-ayat ini. Dan ya, Ustaz, ya, ini panduan. Dan di akhir ayat 274, tuan-tuan sekalian, orang-orang yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam. Ini ayat akhir, Ustaz, ya, pasal infak ni. Ya, selepas ni kita nak masuk ayat riba pada hari esok. Ayat riba. Pasal ada dua tawaran daripada Allah. Satu tawaran yang bagus, infak. Tawaran yang tak bagus, riba. Pasal bila cakap tentang infak, dia orang nak invest, Ustaz, ya, nak melabur, mesti labur dapat berganda kali ganda. Jadi cara yang betul infak, yang tak betul namanya ialah riba. Itu tajuk kita pada hari esok. Tapi ayat 274, orang yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam dan siang, tersembunyi maupun secara terang, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau Ustaz beri perhatian, Ustaz, ya, di hujung itu, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alaihim wala hum yahzanun ini dalam Al-Quran berulang paling kurang 12 kali, Ustaz. Masya-Allah. 12 kali. Ya, saya senaraikan semalam, sempat saya cari. Ada pada ayat 38 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah paling banyak. Ayat 62, ayat 112, ayat 262, ayat 274 yang kita baca ni, dan nanti kita akan jumpa ayat 277. Ayat yang sama macam ni. Saya melihat posting Ustaz di Facebook semalam. Saya fikir tak apalah, hari ni saya nak belajar hari ni apa yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya bila kita tengok, rupanya dekat ayat 38 itu cakap kalau Nabi Adam turun, kalau mengikut hidayah tidak akan bimbang, tidak akan sedih. Okey. Dan kalau kita tengok banyak, itu juzuk pertama. Juzuk kedua tak ada. Juzuk ketiga ada balik, banyak kali diulang dalam Al-Quran. Nak ceritanya ialah kalau orang ikut hidayah, dia kuat infak, Ustaz. Dan makin lagi orang ikut Quran, hidayah ini, maka kesannya apa? Dia akan selalu infak, dia tidak sakitkan hati orang lain, dan kesannya ialah nanti dapat syurga, Ustaz. Masya-Allah. Ya, jadi ini adalah perkara yang Allah menyatakan pada ayat 274, ya, yunfiqun dalam fi'il mudhari'. Ini bahasa Arab sedikit bagi tuan-tuan di rumah, iaitu sentiasa infak dan infak dan infak, ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak, siang, malam dan siang, secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi.
Ini menunjukkan bahawa orang ini tengah serius sedang menempah rahmat Allah, sedang menempah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak Ustaz kalau boleh ulang ayat 274 ini agar kita faham betul-betul, jangan terlibat dengan riba Ustaz ya. Yang akan kita bincang besok, pasal orang yang suka riba nak untung juga. Tapi orang yang bijak dia nak tahu infak. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat Al-Quran sekian. Bagaimana kalau saya sebut awal, kalau kita baca terjemahan kita dah boleh faham dengan ayat yang mudah begini, terjemahan yang literal. Tapi bila ditambah dengan analogi, metafora daripada Ustaz Fazrul, kita lebih kuat, lebih faham rupanya Tuhan nak bagi syurga kepada kita, kesenangan dunia di akhirat. Dan juga kita ucap terima kasih kepada grup think tank kita, Ustaz Safri, Ustaz Allah Bukhari, Ustaz Hamdi belakang tabir yang menyediakan kita punya kajian Ustaz. Betul. Special ucap terima kasih kepada mereka Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu infak mereka, ilmu mereka kan yang kita doakan tuan-tuan. Sekali lagi doakan mereka juga, tim production semua agar ikhlas ya, pasal ikhlas ini bahasa paling mahal. Masya-Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Masya-Allah. Okey, kita baca satu ayat yang ke 274. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam dan siang, tersembunyi maupun secara terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan. Yang pertama Ustaz ya. Yang keduanya tidak ada rasa takut. Wala khaufun alaihim, dan yang ketiganya mereka tidak bersedih hati. Allah bagi ganjaran ya, Allah tidak akan zalimi sebagaimana ayat yang ke 271 tadi. Yang keduanya wala khaufun ya, bukannya wala yakhaf tapi wala khaufun. Ya, maksudnya khaufun ini adalah kebimbangan yang besar ya. Kebimbangan kecil-kecil itu adalah dalam hidup bagi orang yang menderma, masih ada bimbang-bimbang, tetapi paling pasti Allah tidak beri kebimbangan yang besar di dunia dan di akhirat. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih hati dengan apa yang ada. Dia tak ada cakap bahawa kecewa saya derma pada awak tapi saya tak dapat hasil kan. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa akaun dia sudah penuh dengan ganjaran daripada Allah. Dia tak ada cakap pasal dia dah derma 1000 menyesal saya, kalau tidak saya beli TV berapa 50 inci untuk rumah saya daripada saya sedekah pada awak. Semua perkara itu tidak disedihkan oleh orang-orang yang sudah menderma dengan mengikut kepada panduan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Malah kalau kita kaitkan balik ayat 268 semalam Ustaz ya, bila bercakap tentang Allah menjanjikan maghfirah dan juga fadla ya, kurniaan yang besar. Maghfirah ini daripada perkataan ghafara Ustaz ya. Ghafara maksudnya kalau mighfar topping Ustaz ya. Topping kat medan perang tu. Pasal apa? Orang tak kenal orang yang kita yang pakai topping tersebut. Bila kita dapat maghfirah, saya yang banyak dosa Ustaz ya. Bila Allah bagi keampunan kepada saya mohon tuan-tuan juga doakan kepada saya, kepada kita semua Ustaz ya. Pasal apa? Kesannya kalau kita pakai topping kan orang tak kenal. Sampai sini orang tak berapa kenal sangat. Tapi kalau maghfirah ini, kalau boleh kita nak pakai topping sampai 4-5 helai, tak nak nampak mata je kan. Pasal apa? Malu Ustaz. Allah. Kalau orang tahu dosa kita, tetapi kalau Allah bagi maghfirah, tak payah pakai topeng pun orang masih lagi nampak yang cantik-cantik dekat kita. Yang kita perlu selalu ingat kepada keampunan Allah. Dan satu aktiviti penting yang kita dalami pada juz yang ketiga ini ialah apa? Infak. Kerana Allah, mencari redha Allah fi sabilillah, itulah jalan terbaik untuk kita sentiasa dilindungi segala kesilapan kita dalam kehidupan kita untuk menuju kepada Allah. Sehingga kan ayat 274 itu Allah nyatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Membawa kita kepada 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan.
Daripada ayat 270, ketika infak jangan riak dan memberi benda yang sudah buruk ataupun yang tidak elok, ya. Itu yang kita lihat dalam ayat 270, iaitu kita ikut prosedur infak yang telah kita belajar sebelum ini, maka insya-Allah Allah tahu kita dah beri terbaik ataupun hanya sekadarnya sahaja. Yang pertama. Yang kedua, banyakkan infak untuk menghapuskan dosa seseorang dan menolak musibah dan kejahatan dalam kehidupan seharian. Kerana apa? Kerana sedekah ini sebagai burhan, sebagai bukti keimanan pada Allah, menguatkan iman kita. Ada masa iman kita down, jatuh, tetapi bila kita sedekah itu nak beritahu pada Allah, ya Allah, aku beriman betul-betul padamu, ya Allah, aku mohon bantuan untuk hapuskan dosaku. Yang ketiga, ikhlas ketika bersedekah demi mengharapkan keredaan Allah semata-mata, bukan kerana manusia. Ini perlu kita jaga hati kita pada setiap masa. Kerana apa? Kerana kita tak nak bila kita tengok akaun kita nanti rupa-rupanya sudah kosong ataupun rugi kerana kita dah berusaha, kerana ia tidak disusuli dengan perkara yang baik. Dan inilah yang kita ingin doakan bersama pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Moga-moga kita sentiasa bersedekah. Kita kena ingat syaitan tidak ingin kita buktikan keimanan kita. Dia akan berusaha kepada kita menjanjikan kefakiran, dan kita ingatlah kata-kata Allah, maghfiratan minhu wa fadla. Orang yang bersedekah, maghfirah, keampunan dan rezeki yang melimpah luas. Wallahu wasi'un alim. Allah Taala Maha luas kurniaan rezeki dia dan Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يا رب العالمين. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada godaan syaitan, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada diperintahkan oleh syaitan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hikmah, kebijaksanaan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keyakinan dalam hati-hati kami terhadap ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keyakinan kepada kami terhadap janji-janji-Mu, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tangan kami untuk sentiasa bersedekah, berinfak pada jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz, dan kita menyeru kepada tuan-tuan menggunakan peluang wakaf untuk ummah untuk sama-sama salah satu platform selain daripada infak-infak platform yang lain untuk sama-sama kita merealisasikan apa yang kita belajar sebentar tadi, bukan untuk orang lain Ustaz ya, tetapi untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar ia terhindar, keluarga kita terhindar daripada cabaran hidup di dunia ini dan cabaran di akhirat nanti dengan infak, ya, dengan kita membanyakkan infak dan kita ingin mendapatkan pertolongan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi ya pada petang ini Ustaz ya, ulangan pada jam 5 petang, jam 10 malam dan juga 6 pagi. Ada yang bertanya minggu lepas ya, pukul 5 petang tak ada ya. Rupa-rupanya untuk maklumat semua, jam 5 petang pada hari
Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Ahad. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, slot ya. pukul 5 petang ya. Tapi pada hari biasa seperti biasa kita doakanlah ya slot 5 petang, pukul 10 malam dan juga 6 pagi ini kekal dan moga-moga tuan-tuan dapat manfaatkan. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penaja Mufas ya untuk terus menggalakkan mereka berinfak, Mufas berinfak dan kita juga tuan-tuan terus berinfak agar dunia ini penuh dengan kebaikan hasil kita tadabbur membaca Al-Quran. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.